Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Berita Nasional 8 malam ini kita saksikan antara paparan utama. Allahyarham Datuk Ni Aziz, perginya tiada pengganti. Juga operasi gempur tapak pembinaan seluruh negara. Dan undang-undang salah laku penjawat awam bakal dikaji semula. Untuk paparan penuh terus bersama saya, Syahril Serapuddin dan rakan penyampai Siti Murni Abdul Aziz. Jenazah bekas Menteri Besar Kelantan dan ulama Allahyarham Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat selamat disemadikan di Tanah Perkuburan Islam Pulau Melaka di Kota Baru kira-kira pukul 11.30 pagi. Terdahulu solat jenazah yang diimamkan Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang disempurnakan di Masjid Pulau Melaka. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukris Mahathir dan Ahli Parlimen Gua Musang Tengku Razali Hamzah antara orang kenamaan yang hadir memberikan penghormatan terakhir. Jenazah Allahyarham Datuk Ni Abdul Aziz diusung oleh anak-anak lelakinya ke tanah perkuburan. Terdahulu masyarakat setempat, ahli politik dan orang ramai menziarahi jenazah Allahyarham di rumahnya yang terletak bersebelahan di Masjid Pulau Melaka. Malah sejak pukul 9.40 malam semalam, pelbagai lapisan masyarakat yang mendapat khabar tentang kematian Mursyidul Ampas itu mula memenuhi kediaman Allahyarham. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan sikap sederhana yang ada pada Allahyarham Datuk Ni Abdul Aziz semasa hayatnya disanjung semua pihak, bukan sahaja dalam peranannya sebagai seorang tokoh politik tetapi juga sebagai tokoh agama yang banyak berjasa. Kita juga rasa sedih di atas pemergian Allahyarham, seorang yang kita amat kenali, sudah lama berkhidmat sebagai Menteri Besar di negeri Kelantan di samping menerajui Parti PAS. Bila bercakap pada sidang media selepas selesai menghadiri majlis perjumpaan bersama rakyat bersempena lawatan kerja ke Sarawak di Bau. Bagi anak Allahyarham yang juga ahli Parlimen Pasir Mas, Nik Muhammad Abduh, beliau bersyukur kerana pengemudian Allahyarham bapanya dapat disempurnakan dengan lancar. Bagi pihak keluarganya, Nik Muhammad mengucapkan terima kasih kepada semua pemimpin kerajaan negeri dan persekutuan yang hadir. Saya lahirkan rasa syukur pada Allah SWT kerana walaupun suasana agak ramai dan agak hidup, tapi pengebumian ayahanda selamat selesai dengan sempurna. Saya ucap terima kasih kepada rakan-rakan daripada bukan Islam yang turut hadir daripada di rumah sampai ke kubur dan daripada seluruh parti-parti, sama ada parti rakan pembangkang ataupun parti kerajaan. Dan tidak lupa saya ucap terima kasih pada Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi yang telah mengimami solat jenazah ayahanda dan juga Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib. Sementara itu, pemimpin pelbagai peringkat turut merakamkan ucapan takziah atas kehilangan ulama dan tokoh politik negara itu. Saya bagi pihak juga kerajaan mengucapkan takziah kepada semua keluarga Allahyarham dan mendoakan mudah-mudahan segala amal jariah, amal khair yang telah ditinggalkan menjadi ganjaran kepada beliau di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah satu kehilangan besar kepada negara kita. Seorang tokoh politik, seorang tokoh agama yang telah mempengaruhi bukan hanya orang lama tetapi orang muda juga. Banyak pengikutnya adalah orang muda dan belia. Dan kami berdua, Datuk Seri Syamudin dengan saya sebagai orang muda dalam UMNO, menghormati beliau sebagai seorang tokoh politik dan pemergian beliau sudah pastinya akan meninggalkan satu kelompongan besar dalam politik tanah air. Saya cukup hormat
kepada Allahyarham sebagai seorang pemimpin yang saya tengok bersandarkan kepada nilai-nilai yang ada boleh kita kongsi bersama. Yang pasti pemergian Allahyarham Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat juga dirasai rakan-rakan seperjuangannya. Bagi Timbalan Menteri Besar Kelantan Datuk Ni Amar Abdullah, kehilangan pemimpin seperti Allahyarham tiada galang gantinya. Dan kehadiran yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah itu sendiri adalah bukti yang jelas bagaimana pengiktirafan seluruh lapisan masyarakat terhadap kehebatan dan sumbangan yang telah diberikan oleh Tok Guru. Kesudian Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak untuk turut sama menziarahi Allahyarham pula katanya membuktikan bahawa pemimpin pusat dan negeri bersatu dan menghormati satu sama lain. Pesuruhjaya PAS Kedah Datuk Mahfuz Omar pula berkata, sumbangan Adun Cempaka itu khususnya dalam memartabatkan agama Islam amat besar. Bagi saya satu kehilangan yang sangat memilukan kami semua kerana dia merupakan seorang ayah, seorang tokoh, seorang ulama, pemimpin ummah yang banyak berjasa kepada masyarakat dan ummah seluruhnya dan juga kepada negara. Sebagai orang yang pernah berada di bawah kepimpinan beliau sebagai exco selama 14 tahun, kita dapat menilai kepimpinan beliau, dan beliau adalah pemimpin seluruh umat, tak kira bangsa, tak kira agama. Pemergian Allahyarham Datuk Ni Aziz atau dikenali sebagai Tok Guru ke Rahmatullah merupakan satu kehilangan seorang tokoh agama. Allahyarham disifatkan sebagai seorang yang merendah diri dan dalam menjalani kehidupan yang cukup bersederhana. Apa yang paling unik bagi Allahyarham Datuk Ni Aziz ni adalah Allahyarham merupakan seorang yang begitu tawaduk, rendah diri, begitu simple hidupnya, begitu sederhana. Kalau kita tengok rumahnya, tengok tingkah lakunya, begitu, kalau dalam bahasa Arab panggil zuhud. Zuhud. Dan Allahyarham ni disegani ramai kerana kepribadiannya yang begitu dekat kepada agama. Kita amat perlu kepada watak-watak yang baik ini. Kita dalam Islam diajar untuk mengasihi para ulama tanpa mengira warna kulit, keadaan, bangsa dan seumpamanya. Tapi selama mana dia boleh memimpin, menunjuk ke arah kebaikan, maka kita sebagai orang Islam mengasihi mereka, menyayangi mereka. Begitulah kepada mana-mana tokoh. Allahyarham merupakan legenda politik tanah air kerana beliau bukan sahaja mempunyai iltizam yang tinggi untuk memartabatkan agama Islam, tetapi juga beliau sendiri menzahirkan pengamalan kehidupan secara sederhana yang dihormati oleh kawan maupun lawan. Saya kira dalam saat-saat sebegini kita sama-samalah berdoa. Secara peribadi saya merasakan ini satu kehilangan yang besar kepada seluruh umat Islam, bukan setakat di Malaysia malah di dunia ini. Kita kehilangan satu tokoh ulama, satu tok guru yang saya rasa seorang yang lembut, seorang yang tegas dengan pendirian dia, dan saya rasa kehilangan ini sangat terasa bagi seluruh umat Islam di Malaysia ataupun bukan umat Islam juga mungkin akan terasa dengan kehilangan Allahyarham kerana kepribadian, contoh teladan yang ditunjukkan sepanjang beliau memerintah, memimpin kerajaan negeri Kelantan. Dalam pada itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dijangka menerima notis kekosongan kerusi Dun Cempaka awal minggu depan berikutan kematian penyandangnya Allahyarham Datuk Ni Abdul Aziz. Pengerusi SPR Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof berkata selepas menerima notis rasmi itu daripada Speaker Dun Kelantan, SPR akan mengadakan mesyuarat khas. Mesyuarat itu bagi menentukan tarikh pilihan raya kecil, penamaan calon, pengundian awal dan hari mengundi.
Barisan Nasional BN Sarawak siap siaga untuk menghadapi pilihan raya negeri itu bila-bila masa. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menegaskan beliau yakin BN negeri sentiasa aktif menangani isu-isu yang dihadapi rakyat Sarawak itu. Di peringkat BN Sarawak dalam pertemuan yang telah pun saya lakukan semalam dan juga jumpa ramai pemimpin-pemimpin BN Sarawak, saya melihat mereka sudah bersedia, sentiasa bersiap siaga, baik dari segi usul-usul di peringkat politik ataupun soal-soal yang berkaitan dengan rakyat. Yang penting ialah untuk terus menunjukkan bahawa BN adalah sebuah parti yang pro rakyat, parti yang membantu, parti yang bersedia untuk membela nasib rakyat. Tan Sri Muhyiddin dan juga Timbalan Pengerusi BN bercakap kepada media di bawah Sarawak. Beliau juga berpuas hati dengan semua inisiatif yang dilakukan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Adnan Satin sama ada pentadbirannya atau politik. Sementara itu, Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satin berkata pengagihan 11 kerusi Dewan Undangan Negeri Don Sarawak yang baharu boleh dirundingkan. Ini bukan sahaja dalam kalangan Parti Komponen Barisan Nasional BN, malah Parti yang Mesra BN. They're all pro-BN. That's it. So on that basis, we can negotiate. Beliau yang juga pengerusi BN Sarawak berkata pendekatan tersebut berikutan kewujudan beberapa parti politik baharu yang pro-BN. Baru-baru ini Parti Rakyat Bersatu UPP dan Parti Tenaga Rakyat Teras menyatakan hasrat untuk menyertai BN Sarawak. UPP dibentuk oleh bekas Timbalan Setiausaha Agung Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Datuk Seri Wong Sun Koh berikutan krisis kepimpinan dalam SUPP. Manakala Teras pula diketuai oleh bekas Presiden Parti Demokratik Progresif Sarawak SPDP Tan Sri William Mawan yang juga menghadapi masalah dalam SPDP. Sementara itu, Tan Sri Muhyiddin juga mahu kerjasama mantap, strategik dan holistik antara industri dengan kolej komuniti diwujudkan dalam inisiatif kerjasama pintar. Ia selaras memenuhi keperluan tenaga mahir dan separa mahir dalam kalangan anak tempatan. Sehingga penghujung tahun 2014 yang lalu, sebanyak 1,850 graduan kolej komuniti telah pun ditempatkan bekerja di koridor wilayah ekonomi, iaitu 700 di Iskandar, Malaysia, 300 di wilayah ekonomi Pantai Timur ECER, 400 di koridor ekonomi wilayah utara ataupun NCER, 300 di koridor pembangunan Sabah SDC dan 150 di koridor pembangunan tenaga diperbaharui Sarawak ataupun SCORE. Kerjasama strategik dengan 5 koridor ekonomi ini ternyata membukakan peluang kepada graduan-graduan kolej komuniti untuk bekerja secara kompeten di dalam bidang-bidang yang kritikal dan sekaligus membantu merancangkan pembangunan di koridor ekonomi negara. Tan Sri Muhyiddin turut optimis kolaborasi pintar berkenaan akan menambah peluang pekerjaan kepada para graduan seterusnya meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Menyedari kewujudan kolej komuniti sangat signifikan terhadap keperluan masyarakat, kerajaan sedang mempertimbangkan untuk menambah bilangannya di seluruh negara secara berperingkat di bawah rancangan Malaysia ke-11. Tan Sri Muhyiddin berucap pada Majlis Kolaborasi Strategik Kolej Komuniti wilayah Sarawak bersama koridor tenaga boleh diperbaharui skor dan industri berimpak tinggi di Kuching. Kerajaan Negeri Kedah tidak akan sesekali membiarkan mana-mana fahaman ekstrim yang sering dikaitkan dengan keganasan dan rusuhan masuk ke negeri itu. Tanpa mengira agama, fahaman politik dan bangsa, tindakan tersebut perlu dihentikan segera sebelum ia menular mempengaruhi anak-anak muda. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukris Tun Dr. Mahathir mahu masyarakat meyakini tindakan Polis Diraja Malaysia PDRM dan Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam menjamin keselamatan negara. Beliau berharap rakyat tidak mudah terpengaruh dengan sebaran tindakan pihak tidak bertanggungjawab yang bertujuan mencetuskan situasi huru-hara di antara kaum dan pihak lain. Itu sebabnya saya tekankan
jangan sekali-kali kita biarkan sebarang fahaman keterlaluan, fahaman ekstremis di semua pihak, tuan-tuan dan puan, semua agama, semua kaum. Kita mesti mengakui setiap agama dan setiap kaum ada di kalangan kita, mungkin tak ramai, tapi ada yang berfahaman ekstrim. Jadi bendunglah, jangan bagi mereka ni menjadi terlalu berpengaruh yang dapat mempengaruhi anak-anak muda kita, akhirnya mereka bertindak di luar batasan undang-undang. Beliau berucap pada jamuan sempena sambutan Tahun Baru Cina 2015 bersama MB di kediaman Menteri Besar di Sri Mentalun, Alustar. Dalam pada itu, Datuk Sri Mukris berkata kerajaan negeri akan menghalang rakyat Kedah ke Syria dan beberapa negara kerana dikhawatiri mereka akan terpengaruh dengan IS. Undang-undang berkaitan salah laku penjahat awam akan dikaji semula. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah berkata kajian ini akan dibincang bersama dengan Ketua-Ketua Setiausaha Kementerian dan Ketua Persekutuan Penjahat Awam. Saya akan kaji apakah yang dikomenkan tentang undang-undang ini, kerana kita ada SPRM dengan undang-undangnya sendiri. Itu adalah untuk perkara-perkara berkaitan dengan rasuah. Dan kalau sekiranya terlepas daripada itu, pegawai-pegawai yang juga terlibat mungkin boleh dibuktikan terlibat dalam salah laku dan sebagainya, kita juga ada tindakannya melalui perintahan kerajaan ataupun general orders. Tan Sri Dr. Ali mengulas mengenai laporan panel penilaian operasi PPO Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang mencadangkan satu undang-undang berkaitan salah laku penjahat awam digubal segera bagi membolehkan pencegahan rasuah dilaksanakan dengan menyeluruh. Beliau bercakap kepada media selepas mengadakan lawatan ke Pejabat Agama Islam Miri dan Pejabat Residen Miri sempena mesyuarat Ketua Setiausaha Kementerian dan Ketua Perkhidmatan Bilangan 1 tahun 2015 di Miri. Penggunaan orang tengah untuk barangan berasaskan pertanian perlu dihentikan bagi memastikan petani, penternak dan nelayan dapat meningkatkan pendapatan mereka. Menurut Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Seri Ismail Sabri, langkah itu membolehkan penurunan harga barangan antara 5 hingga 20%. Tambah beliau, usaha itu bukan mudah kerana kebergantungan kepada orang tengah sudah menjadi budaya hidup pengeluar. Bagaimanapun, kementerian akan terus bertindak membantu petani, penternak dan nelayan supaya tidak terus bergantung kepada orang tengah. Kerana orang tengah masih diperlukan, ya, orang tengah. Cuma orang tengah yang membantu petani dan juga ataupun orang tengah yang memanipulasi petani. Dia ada dua jenis. Kalau farmer, sebab petani tak semua ada kenderaan nak bawa produk mereka ke pasar tani misalnya, dan mereka masih perlukan memerlukan bantuan untuk membawa produk, membeli produk mereka dan sebagainya. Jadi sebab itulah kita berikan alternatif, iaitu farmer, pertubuhan peladang kawasan dan sebagainya untuk menggantikan orang tengah itu. Datuk Seri Ismail Sabri bercakap kepada media selepas merasmikan kempen jihad perangi orang tengah dan penurunan harga barang pasaraya Said di Sungai Buloh, Selangor. Kementerian Kesihatan akan meneruskan operasi gempur di tapak pembinaan untuk memerangi kes denggi di seluruh negara. Timbalan Menterinya Datuk Seri Dr. Hilmi Yahya berkata kes denggi meningkat semula sejak Oktober tahun lepas. Selangor mendahului negeri-negeri lain terutama di tapak pembinaan yang merupakan antara penyumbang kepada peningkatan kes. Beliau berkata kes denggi berjaya dikurangkan sebanyak 50% tahun lepas daripada 3,000 kes seminggu kepada 1,500 ekoran pembersihan besar-besaran di seluruh negara. Dan mereka tak kutip sampah dengan sempurna. Ini juga menjadi satu punca yang besar menjadi tapak pembiakan jamak Allah. Jadi sampah yang sikit pun, plastik yang kecil pun, kalau dia boleh bertakung air dalam 5 cc, dia boleh dah jadi tempat pembiakan jamak. Jadi ini masalah besar, ya. Jadi kalau selagi tak selesai masalah kutipan sampah,
tak selesai masalah tapak pembinaan ni, saya jangka IDIS akan berterusan dan kita akan ambil tindakan undang-undang ke atas mereka. We are very serious about it. Katanya semalam Kementerian Kesihatan telah mengarahkan 21 tapak pembinaan di sekitar Kelang Selangor menghentikan operasi serta-merta selama 2 minggu bagi membolehkan kerja pembersihan. Pemeriksaan terhadap 22 tapak pembinaan sekitar kawasan itu mendapati hanya satu sahaja tapak yang bebas pembiakan Aedes, manakala 21 tapak terbabit akan dikenakan tindakan mahkamah termasuk kompaun terhadap pengusaha berkenaan. Katanya sejak 2 minggu lepas, kes denggi kembali meningkat dengan 3,500 kes direkodkan di Selangor yang merupakan negeri tertinggi dijangkiti denggi sehingga menyebabkan kesesakan dan kekurangan katil di Hospital Tengku Ampuan Rahimah. Berikutan itu juga, pihak hospital terpaksa menambah katil kanvas selain terpaksa memindahkan sebahagian pesakit denggi ke Hospital Sungai Buloh dan Hospital Banting. Terdahulu, Datuk Seri Hilmi melepaskan konvoi kelab motosikal SYM1 Malaysia di Hotel Universiti Teknologi Mara, Permatan Pao. Seramai 12 penunggang motosikal akan merentasi lebih 3,000 km melalui Thailand sebelum ke Kampung Cham, Kemboja bagi melaksanakan kerja kebajikan. Usaha melahirkan sukarelawan dan masyarakat yang arif tentang penjagaan sungai perlu diperhebatkan. Ini bagi memastikan supaya sumber bekalan air sentiasa terpelihara. Walaupun tahap kesedaran semakin meningkat, ia tidak memberi sebarang makna jika tidak disusuli dengan tindakan proaktif dalam melindungi sungai-sungai yang menjadi sumber air. Sebagai usaha berterusan melahirkan sukarelawan serta mendidik masyarakat melindungi sungai, program penjagaan sungai dilancarkan dengan sasaran komuniti setempat mengambil inisiatif membersihkan sungai. Program Anjuran Indah Water Konsortium Sdn Bhd IWK dan Global Environment Centre GEC memberi fokus kepada penduduk yang tertinggal berhampiran sungai. Adalah untuk melahirkan sukarelawan yang arif tentang penjagaan sungai. Bagaimana sebagai satu masyarakat Malaysia yang prihatin, dia boleh melakukan tanggungjawab masing-masing dalam premises atau dalam rumah supaya sungai kita sentiasa terpelihara. Selain mendidik pengguna agar tidak mencemari sungai, mereka juga diingatkan tidak membuang sampah ke dalam sistem pembentungan. Kesedaran pengguna yang paling ketara yang kita nampak semasa kita mengoperasi loji, di mana pengguna kurang peka dengan masih lagi membuang sisa-sisa pepejal ke dalam rangkaian paip pembentungan ataupun di tandas-tandas dan juga melepaskan sisa-sisa minyak ke saluran pembentungan yang mana ianya akan menyebabkan loji mengalami kesukaran untuk operasi pada tahap yang lebih baik. Peranan loji IWK penting dalam merawat sisa kumbahan sebelum air bersih yang dihasilkan dilepaskan semula ke sungai. Daripada aktiviti program ni lah, kita tahu dia proses treatment plan lah actually. Dan kita tahu the related treatment plan to the dekat sungai lah, berhubung dengan sungai. Jadi maknanya treatment plan ni akan mengeluarkan satu air yang bersesuaian dengan pH dia ke sungai. This day I have a lot of learn. For example, we should protect the environment because if we're not protecting the environment, we should people suffering also. So it's better to us that don't throw any garbage to the river, not only in the river but also in all environment. IWK akan meneruskan program ini bagi menggalakkan penyertaan lebih ramai sukarelawan muda dalam aktiviti pemeliharaan sungai. Baik, seperti biasa untuk mengikuti perkembangan terkini cuaca seluruh negara, kita akan berlintas langsung ke Jabatan Meteorologi malam ini bersama Izzati. Silakan Izzati. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia para penonton sekalian. Kita mulakan laporan cuaca terlebih dahulu dengan melihat corak tiupan angin untuk seluruh negara. Untuk kawasan Semenanjung hari ini tiupan angin masih lagi bertiup dari arah timur laut. Bagaimanapun tiupan angin timur laut ini berubah arah menjadi arah barat laut di kawasan Semenanjung Malaysia. Dari bahagian tengah sehinggalah ke kawasan selatan. Rata-ratanya kelajuan angin sekitar 20 ke 30 km sejam. Bagaimanapun masih lagi terdapat beberapa kawasan perairan untuk
Bahagian tengah Laut Cina Selatan yang berisiko untuk berlakunya tiupan angin sekitar 40 ke 50 km sejam serta ombak boleh mencapai ketinggian 11 kaki. Berikutan dengan itu, hari ini amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama masih lagi dikekalkan untuk kawasan perairan Condor, Reef North dan juga kawasan perairan layang-layang. Kawasan-kawasan ini berbahaya kepada aktiviti rekreasi pantai, sukan pantai dan juga perikanan yang menggunakan bot kecil. Bagaimanapun, bermula hari esok, amaran ini tidak lagi berkat kuasa dan secara keseluruhannya tiupan angin untuk kawasan perairan Laut Cina Selatan diramalkan akan kembali bertiup dengan kelajuan yang biasa sekitar 20 ke 30 km sejam untuk tempoh 1 ke 2 hari yang akan datang. Sekian info cuaca dari Met Malaysia. Seterusnya kita lihat ramalan cuaca bandar-bandar utama seluruh negara untuk hari esok. Sehingga Disember 2014, projek pembangunan Mass Rapid Transit MRT bagi laluan Sungai Buloh Kajang telah menelan belanja sebanyak 21 bilion ringgit. Timbalan Menteri Kewangan Dato' Ahmad Maslan memberi jaminan projek mega ini tidak akan memerlukan pembelanjaan tambahan. Sebab kebanyakan daripada bahan-bahan yang digunakan untuk pembinaan landasan dan sebagainya adalah daripada bahan-bahan tempatan. Ada sedikit sahaja komponen import, ya, dan dia tidak menjejaskan daripada kos 22.18 bilion. Menurut Dato' Ahmad, 38 pakej kerja bernilai 10.6 bilion telah diagihkan kepada kontraktor-kontraktor Bumiputra. Sehingga Januari 2015, projek MRT laluan 1 telah 59.5% siap, berangkumi 73.13% kerja bawah tanah dan 45.2% jajaran bertingkat. Beliau ditemui media selepas mengadakan lawatan kerja ke tapak stesen MRT Taman Midah Ceras. Stesen MRT Taman Midah dikendalikan oleh syarikat IGM Construction yang berhad dengan kemajuan pembangunan adalah sebanyak 48.22%. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP telah memeterai usaha sama dengan kumpulan Goodman untuk membangunkan aset logistik bernilai 1.4 bilion ringgit. Usaha sama ini bagi memenuhi permintaan pelanggan terhadap pembangunan logistik moden yang semakin meningkat. KWSP menyasar nilai pulangan pelaburan sebanyak 15% hasil kolaborasi ini. Ketika ini, kedua-dua syarikat berminat untuk membangunkan hub logistik di kawasan Lembah Kelang dan Iskandar Johor. Sebagai permulaan, KWSP dan kumpulan Goodman masing-masing memperuntukkan pelaburan bernilai 360 juta ringgit. Sehingga 31 Disember 2014, Hartanah dan Infrastruktur menyumbang 3.01% daripada jumlah aset pelaburan KWSP yang berjumlah 1.39 bilion ringgit. Angka ini merupakan kenaikan 22.3% berbanding pendapatan pada 2013. Perolehan sebelum faedah cukai penyusutan dan pelunasan EBITDA Malaysia Airport Holdings Berhad meningkat 4.1% menjadi 861.4 juta ringgit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2014. Keuntungan sebelum cukai pengurus lapangan terbang itu pula melonjak 50.8% menjadi 843.2 juta ringgit manakala pendapatannya berada pada 3.34 bilion ringgit. Menurut pengarah urusan MAHB, Dato' Badli Syam Ghazali, pencapaian itu disumbang pertumbuhan pergerakan penumpang sebanyak 4.7% menjadi 83.3 juta orang pada tempoh dikaji. Pergerakan pesawat juga meningkat sebanyak 7.3% menjadi 791,577 pesawat manakala pergerakan kargo naik 8%. Segmen operasi bukan lapangan terbang pula mencatat pertumbuhan 24.5% menjadi 171.6 juta ringgit dengan penyelenggaraan
Pembaikan dan Baik Pulih MRO menyumbang 66.1 juta ringgit. Datuk Badli Syam Ghazali yakin MAHB akan mencatat prestasi lebih baik untuk suku pertama 2015 berdasarkan beberapa pentanda positif dalam industri terutamanya sektor peruncitan. Kalau kita lihat peningkatan growth rate untuk penerbangan di rantau dan sedunia pun dia sekali lagi meningkat dalam lingkungan 5%, ya. Jadi kami ni saya rasa cautiously optimistic lah, ya. Jadi itulah yang kami buat satu forecast yang tahun 2015 ni adalah dalam peningkatan penumpang sebanyak 3%, 3% growth over. Beliau menyatakannya pada sidang media sempena pengumuman prestasi kewangan MAHB bagi tahun 2014. Sunway Medical Center Sdn Bhd SunMed memperuntukkan pelampuran bernilai 12 juta ringgit untuk melaksanakan sistem maklumat yang baru bagi menggantikan sistem rekod berasaskan kertas. Program ini yang merupakan sebahagian daripada transformasi digital akan dilaksana secara berperingkat dalam tempoh 5 tahun. Two reasons why we set a target of 5 years. One is, as you know, a hospital, you have the clinical areas, involving doctors, operating theatres, wards, clinics, lab and all that. And you also have the administrative system, because it's almost like a hotel, right? So it's a hospitality service center. So it will take time to fully integrate these two sections, the clinical areas with the non-clinical areas. There's a lot of business. Sunmed memilih Hitachi Sunway Information System Sdn Bhd untuk melaksanakan sistem maklumat hospital yang baharu. Hospital itu kini mempunyai 359 buah katil, 119 suite perundingan dan 12 dewan bedah dan menawarkan pelbagai perkhidmatan perubatan sejak 1999. Bilangan katil akan meningkat pada 600 menjelang 2017 apabila blok tambahan hospital itu siap. Sebanyak 79 menara telekomunikasi baharu dengan kos 79 juta ringgit bakal dibina di Sabah secara berperingkat sehingga 2018. Daripada jumlah itu, 4 menara sedang dalam proses pembinaan di Kiulu dan dijangka boleh digunakan seawal Julai tahun ini. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jailani Johari, apabila menara itu siap, penduduk di kawasan tersebut boleh menikmati liputan selular selain capaian internet yang tidak pernah terdapat di kawasan itu. 4 lokasi menara yang sedang dibina itu ialah Kampung Tomis, Kampung Ratau, Kampung Sinorut dan Kampung Gonipis. Sementara itu, Datuk Jailani juga berkata sebanyak 15 pusat internet satu Malaysia PI1M akan diwujudkan di Sabah sebagai tambahan kepada 80 PI1M sedia ada. Beliau menyatakannya kepada media selepas menyempurnakan program bersama pemimpin dengan lebih 300 penduduk Kiulu di Kota Kinabalu. Makmal Transformasi Program Latihan Khidmat Negara PLKN bakal berlangsung 5 minggu bermula 23 Februari depan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein berkata ia bertujuan bagi mendapatkan maklum balas pihak berkepentingan berhubung transformasi program tersebut. Pendekatan baru melibatkan seramai mungkin agensi-agensi kerajaan, kementerian-kementerian dan juga pihak swasta, ibu bapa, jurulatih, camp operators untuk melihat ini sebagai satu agenda secara inklusif, satu agenda bersama. Selain itu, pandangan daripada masyarakat melalui media sosial turut diambil kira. Fokus perbincangan tertumpu kepada 3 perkara utama, modul latihan, pengurusan sumber dan penjenamaan serta komunikasi. Transformasi ini tepat pada masanya memandangkan PLKN sudah menjangkau 10 tahun penubuhannya. Tegas Datuk Seri Syamuddin, paling penting pendekatan PLKN harus bersifat kontemporari, komprehensif dan menyeluruh. Beliau sebelum itu menghadiri Majlis Onboarding Lab Transformasi PLKN di Putrajaya. Datuk Seri Anwar Ibrahim yang disabitkan dan dihukum penjara 5 tahun bagi kesalahan meliwat bekas pembantunya didakwa mengikut Seksyen 377B Kanun Keseksaan berbanding Seksyen 377C bagi kesalahan lebih berat.
Menerusi satu kenyataan Peguam Negara Tan Sri Abdul Ghani Patel, kanun keseksaan memeruntukkan dua keadaan bagi seseorang boleh didakwa bagi meliwat. Seksyen 377B menetapkan dengan atau tanpa kebenaran bukannya intipati dan Seksyen 377C adalah perbuatan meliwat dilakukan tanpa kebenaran atau paksaan terhadap orang lain. Pendakwa raya memilih untuk mendakwa Anwar di bawah Seksyen 337B berdasarkan budi bicara pihak pendakwaan seperti termaktub dalam perkara 145-3 Perlembagaan Persekutuan. Justru adalah tidak wajar bagi Presiden Majlis Peguam Christopher Leong untuk menyatakan ketua pembangkang itu sepatutnya lebih wajar didakwa mengikut Seksyen 377C. Baik, 5 lelaki termasuk 2 remaja bawah umur didakwa di Mahkamah Magistrate Klang atas tuduhan menculik seorang kanak-kanak lelaki berumur 5 tahun di rumahnya 22 Januari lalu. Kesemua mereka mengangguk faham selepas tuduhan dibacakan di dalam bahasa Melayu di depan Magistrate Nur Asma Ahmad. Bagaimanapun tiada sebarang pengakuan direkodkan. 3 tertuduh iaitu Muhammad Nur Hafizi Abdullah 18 tahun, Muhammad Faidarus Sohaini 32 tahun dan Nashamnisi Syahidan 19 tahun. Manakala 2 remaja lelaki masing-masing berusia 17 tahun. Tiada sebarang jaminan ditawarkan terhadap kesemua tertuduh yang berhadapan dakwaan mengikut Seksyen 3-1 Akta Culik 1961. Seksyen berkenaan memperuntukkan hukuman gantung sampai mati atau dipenjara seumur hidup dan boleh dikenakan sebatan jika sabit kesalahan. Mengikut kerja pertuduhan, mereka didakwa bersama-sama menculik kanak-kanak lelaki berumur 5 tahun dengan cara melarikan dan mengurungnya. Ia bertujuan mendapatkan wang tebusan $100,000 Australia dan $100,000 Amerika dan RM200,000. Perbuatan didakwa dilakukan pukul 1.52 pagi 22 Januari di nombor 18 Lorong Samarinda 30A, Taman Maznah Kelang, Selangor. 27 Mac ditetapkan untuk sebutan semula kes. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. 5 Mac depan untuk tentukan hala tuju ISN. Itu rumusan awal Institut Sukan Negara ISN yang bakal mengalami rombakan besar-besaran bermula bulan depan. ISN amat menyambut baik cadangan Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin untuk melakukan penstrukturan semula Majlis Sukan Negara MSN dan ISN. Untuk itu ISN memerlukan masa 2 minggu untuk menentukan hala tuju dan menilai beberapa perkara yang masih kurang jelas. Pengerusi Ahli Lembaga Institut Sukan Negara ISN, Datuk Seri Norza Zakaria menegaskan dalam sidang media pagi tadi, ISN sedia berubah asalkan hala tuju agensi jelas seperti yang diamanatkan Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar semalam. Penstrukturan semula ISN sememangnya perlu dilakukan bagi memastikan peranan dan fungsi ISN selari dengan dasar pembangunan atlet negara. Justru Datuk Seri Norza menyambut baik saranan itu dan akan berbincang dengan ahli lembaga pengarah yang lain untuk menetapkan misi dan visi ISN selepas ini. We welcome that announcement by the minister. I think that is very very visionary, very fast forward in the thinking, and that is the cure that is required to bring our sports to the next level. We as a board, we welcome that unanimously, and we take that challenges that's given by the minister. Untuk itu, tarikh 5 Mac depan akan menjadi penentu apabila ISN bersidang dengan ahli jawatan kuasa bagi memastikan tanggungjawab mereka selepas ini. Biarpun penstrukturan semula ini dilihat agak mudah, namun di sebaliknya, kerajaan perlu menambah dana lebih besar kepada ISN bagi memastikan 2 program utama iaitu Podium Atlet Elit dan Akademik Kejurulatihan menemui kejayaan. Berhubung isu doping melibatkan Datuk Lee Chong Wei, ini jawapan beliau. Kita masih lagi dalam proses melengkapkan kes dan di peringkat akhir. Dan sebagaimana saya ditanya tiap-tiap hari oleh reporter bilakah tarikh berikut, tarikh itu akan datang tak lama lagi, kerana kita once kita selesaikan kes ini dari segi persediaannya, kita akan beritahu BWF untuk meletakkan tarikh itu.
Datuk Seri Norza yang juga Timbalan Presiden Persatuan Badminton Malaysia mengharapkan semua pihak bertenang dengan isu melibatkan Chong Wei. Ini kerana BAM masih mengumpul bukti dan tidak boleh mendedahkan sebarang maklumat kepada orang ramai, terutama media. Dalam pada itu, ISN juga mahu isu doping yang terjadi dijadikan pengajaran. Ramai pihak menuduh ISN bertanggungjawab dalam isu ini, namun pada hakikatnya ianya melibatkan beberapa lagi agensi seperti Adamas dan Kementerian Belia dan Sukan KBS. Mesyuarat Agung Tahunan Konfederasi Hoki Malaysia KHM yang sepatutnya berlangsung hari ini dibatalkan pada saat-saat akhir. Ia jelas menimbulkan tanda tanya apa yang sebenarnya berlaku dalam KHM selepas kontroversi perebutan jawatan dalam Badan Induk Sukan Hoki Negara itu didedahkan baru-baru ini. Konfederasi Hoki Malaysia KHM terus menimbulkan pelbagai drama apabila AGM yang sepatutnya diadakan petang tadi ditunda pada satu tarikh yang akan ditetapkan kemudian. Situasi ini jelas mengelirukan ramai pihak termasuk media yang tertanya-tanya apa sebenarnya berlaku dalam KHM. Malah, hari ini sepatutnya menjadi sejarah baharu kepada KHM apabila Datuk Seri Subhan Kamal dilantik sebagai Presiden menggantikan Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah. Namun, ianya belum lagi menjadi kenyataan akibat ditangguhkan. Antara sebab mesyuarat ditangguhkan berpunca dari pertikaian perlembagaan yang ditimbulkan Timbalan Presiden KHM ketika ini, Puan Seri Raja Nora Ashikin Raja Abdullah. Perkara tersebut turut sekali lagi ditegaskan Pesuruhjaya Sukan Datuk Zaitun Osman agar KHM mengikut perlembagaan persatuan semalam. Itu yang terbaiknya lah. Saya harap semua affiliate dan juga jawatankuasa MAC sendiri hadir bila mesyuarat yang dipengerusikan oleh Tuanku supaya penjelasan tu dapat dijelaskan dan diputuskan dalam masa mesyuarat itu sendiri. Kita tak mahu menyawat selepas mesyuarat baru menyawat benda-benda yang bukan-bukan untuk tak menghargai ataupun tak menerima keputusan yang dibuat oleh mesyuarat sendiri. Dalam perkembangan sama, Naib Presiden Kanan KHM, Datuk Nur Azmi Ahmad, tetap berkeras akan bertanding jawatan Timbalan Presiden KHM. Biarpun tindakannya itu dilihat melanggar perlembagaan KHM, Datuk Nur Azmi mempunyai hujah lengkap bagi membolehkannya bertanding pada AGM Persatuan itu pada masa yang akan ditetapkan kelak. Mengenal pasti balik perjalanan AGM dan juga konstitusi baru dan lama, dan saya tidak hadapi apa masalah berkenaan dengan itu. Selama ini pun saya tak mengeluarkan kepada media apa yang berlaku pada MNC. Saya memperjelaskan apa yang patut saya mempertahankan diri saya untuk bertanding deputi. Itu saja. Untuk itu, KHM terpaksa mengadakan EGM selepas ini dan pencalonan semula sebelum sebarang pemilihan dapat dibuat. Pencalonan akan dibuat selepas EGM. Kita kena buat keputusan sama ada 2 deputi atau 1 deputi. Bagi saya 2 deputi pun tidak ada masalah bagi saya kerana masing-masing nak bekerja. Yang penting kita nak bekerja dan kita teruskan perjuangan kita untuk majukan hoki di tanah air. Sebelum ke perkembangan Liga Premier, ini berita yang baru kami terima. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dan KAFA memutuskan perlawanan Liga Super di antara Kelantan dan Lions 12 ditunda pada Ahad 15 Februari bagi menghormati bekas Menteri Besar Kelantan Allahyarham Datuk Nik Abdul Aziz Nikmat yang meninggal dunia semalam. Perlawanan yang sepatutnya diadakan esok di Stadium Sultan Muhammad ke-4 hanya akan dilangsungkan pada Ahad menurut email yang kami terima dari FAM. Saya teruskan dengan Liga Premier. Jaringan hat-trick Syafiq Syarudin membantu Johor Darul Takzim JDT 2 menang besar 5-1 ketika menentang KLSPA di Stadium MBPJ petang tadi. Dalam satu lagi perlawanan, Kuala Lumpur menewaskan PKNS FC 2-1 di Stadium UiTM Shah Alam. JDT 2 meneruskan rentak kemenangan dengan menambah 3 lagi mata selepas menewaskan KLSPA 5-1. Kenduri gol JDT 2 walau bagaimanapun bermula pada minit ke-32 jaringan pemain import Leandro Sebastian. Syafiq Syarudin menghukum kesilapan jaga gol tuan rumah Muhammad Nur Aizat dengan gol kedua ketika saingan menuju rehat. Bersambung babak kedua, Syafiq terus mencetak nama selaku penjaring dengan gol ketiga apabila percubaannya gagal ditangkap kemas Muhammad Nur Aizat. Minit 77, giliran Nicholas Del Monte meledak gol keempat JDT 2 sebelum Syafiq melengkapkan hat-trick pada minit ke-81. Gol Saguati KLSPA dijaringkan Ijezi Michel Chukwuguna menerusi sebakan penalti pada minit akhir permainan. Tamat permainan,
JTT 2, 5, KLSPA 1. Perlumbaan Piala Monsun di Dangabe, Johor Bahru. Juara dunia musim lalu Taylor Canfield dari pasukan US1 memilih jalan sukar dalam mempertahankan kejuaraan dunianya apabila ketinggalan 2-0 kepada player nombor 3 dunia, Matthew Richard, yang mengepelai Luna Jets dalam aksi separuh akhir. Manakala pendahulu keseluruhan Ian Williams dari JSC Pindar hanya selangkah ke final apabila turut selesa mendahului lawannya Eric Monin dari tim Salzburg. Laporannya bersama wartawan Fazli Ibrahim. Menghangatkan, mendebarkan apabila 3 pelayar terbaik dunia berjaya menempatkan diri ke peringkat separuh akhir. Tidak ketinggalan pelayar ke-8 dunia Eric Monin yang turut melakar kejutan untuk menempah 4 slot terbaik dengan menyingkirkan juara bertahan Piala Monsun 2013 Phil Robertson. Terdahulu, aksi Canfield yang dijangka melangkah mudah ke peringkat akhir meleset. Bekas pemenang tempat ketiga Piala Monsun 2013 itu dicabar hebat Richard yang mengendalikan kapal KBS sambil dibantu kelajuan angin 10 knot. Richard, bekas naib juara dunia 2006-2007, selesa mendahului 2-0 dan hanya memerlukan satu mata saja lagi untuk mara. And this afternoon we won the 2 first matches of the semis. That means we are leading 2-0 at the moment, and but it is not finished. The semi-finals will be finished tomorrow morning. But well, 2-0 is a good score. We need one more point to go through the finals now. Dalam satu lagi aksi, juara dunia 4 kali Williams sukar dicabar lawan Monin yang pernah menupaskan beliau ketika siri kelima kalender Alpari Oktober lalu di Bermuda. Williams ceria juga menerusi mata 2-0 sekaligus menjadi pelayar pilihan menjulang Piala Monsun edisi ke-10 kali ini dan kembali merampas kejuaraan dunia. Esok pusingan separuh akhir diteruskan sementara akhir berlangsung pada 11 petang. Ujian pra-musim MotoGP. Walaupun cuaca hujan sedikit menjejaskan sesi latihan di Litar Valencia, Spanyol, namun keadaan ini tidak menghalang pelumba Moto2 negara Hafiz Syahrin dan Jorge Martin penunggang Moto3 untuk mencatat masa terpantas sesi latihan. 3 sesi latihan yang dijadualkan bagi kategori Moto2 terpaksa dikurangkan kepada 2 sesi akibat cuaca hujan yang berterusan. Keadaan ini menyaksikan hanya 7 penunggang berani turun beraksi, termasuk pelumba negara dari pasukan Petronas Raceline Malaysia, Hafiz Syahrin. Hafiz Syahrin tidak menghadapi masalah untuk mencatat masa terpantas sesi latihan, mencatat 1 minit 46.971 saat, lebih pantas berbanding di hari kedua 1 minit 47.666 saat. Sementara itu, sesi latihan Moto3 menyaksikan pelumba Mafre Mahindra Aspar Team, Jorge Martin, terpantas di dalam hujan. Martin mencatat 1 minit 50.386 saat, mempamerkan tunggangan konsisten. Selepas ini, latihan seterusnya akan berlangsung di Letar Jerez selama 3 hari bermula pada 17 hingga 19 Februari. Sekian perkembangan sukan untuk malam ini. Kembali semula bersama dengan Syahril dan Siti Murni. Silakan. Baik, terima kasih Syah. Kita ke perkembangan seterusnya. Sultan Perak Sultan Nazril Muizzuddin Shah bertitah agar Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak meneliti kajian keberkesanan program kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafah yang dijalankan oleh College Universiti Islam Sultan Azlan Shah. Ia untuk dijadikan asas bagi merangka satu pendekatan baru, format pengajaran dan pembelajaran Al-Quran. MAIB juga disarankan supaya menubuhkan satu kumpulan kerja untuk merangka format pengajaran dan pembelajaran Al-Quran yang lebih dinamik. Baginda bertitah keanggotaan kumpulan kerja ini hendaklah bersifat representatif, mewakili pelbagai konstituen agar kaedah pengajaran dan pembelajaran yang lebih komprehensif dan relevan dengan situasi semasa dapat diformulasikan. So boleh-bolehnya dalam situasi yang sesuai, acara-acara yang dianjurkan oleh istana dan kerajaan beta hendaklah dimulakan dengan membaca beberapa petikan ayat Quran, dikembarkan dengan maksud ayat yang dibaca. Ayat yang dipilih tidak perlu panjang, tetapi ayat-ayat tersebut hendaklah terdiri daripada ayat-ayat yang ada kaitan dengan sesuatu acara yang dianjurkan.
Baginda bertitah demikian pada Majlis Penganugerahan Watikah Lantikan Ahli-Ahli di Kompleks Islam di Ipoh. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak malam ini mempengerusikan mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional BN. Ya, mesyuarat pertama bagi tahun ini berlangsung di Menara Dato' On, Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC. Datuk Seri Najib yang juga pengerusi BN tiba di Menara Dato' On pada pukul 8.25 malam tadi dan disambut oleh Setiausaha Agung BN Datuk Seri Tengku Adenan Tengku Mansur. Mesyuarat yang bermula pada pukul 9 malam dijangka membincangkan beberapa isu semasa termasuk kemelut dalaman MIC. Turut hadir Timbalan Pengurusi BN Tan Sri Muhyiddin Yassin, Presiden MCA Datuk Seri Liao Tiong Lai, Timbalan Presiden MIC Datuk Seri Dr. S. Subramaniam dan pemimpin parti-parti komponen BN yang lain. Baiklah, saudara, dari Allah kita datang dan kepada Allah jualah kita akan dikembalikan. Itulah perjalanan kehidupan kita di atas dunia ini. Sesungguhnya mati itu pasti dan kematian itu merupakan satu tidur yang panjang sebelum setiap insan diadili di akhirat. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam satu Malaysia.